Okay, start kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ni Asilah atas kesempatan, atas peluang kami tiga orang ni untuk membentangkan poster inovasi yang telah kami hasilkan. Ahli kumpulan saya ialah iaitu saya sendiri Muhammad Nasr Najimi bin Muhammad Rodin. Ahli kumpulan saya kedua iaitu Alif Imran dan ahli kumpulan ketiga Nur Munirah. Baik, kita teruskan kepada poster yang pertama iaitu poster saya sendiri, poster Nasrul Najmi. Okey, tajuk poster yang saya buat tajuk inovasi. Tajuk inovasi saya ialah Square Mastery Tajwid. Sebab apa Square Mastery Tajwid? Sebab dia mengandungi elemen-elemen bentuk segi empat sama. Okey, berdasarkan apa sebab yang saya laksanakan inovasi ini kerana pertama sekali kita tengok pada masalah yang dihadapi. Okay, murid-murid sukar menguasai bacaan dalam bahagian hukum mim seperti tidak dapat membezakan bacaan dengung dan tidak dengung. Di mana murid-murid di mana kita tengok bahagian hukum mim ni mereka tidak dapat membezakan mana yang dengung dan tidak dengung, menyebabkan bacaan Al-Quran mereka tidak lancar dan tidak baik. Okey, yang kedua, apakah impak inovasi ini terhadap PDP? Okey, penghasilan inovasi ini memberikan murid-murid mengerti hukum bacaan mim mati dengan masa yang singkat. Kerana dalam inovasi ini dia padat hanya satu muka surat, maka dengan inovasi ini dia memberi murid kerana dalam inovasi ini ada formula-formula untuk murid mudah mengingat berkaitan dengan hukum mim mati ini. Okey, yang apa seterusnya objektif. Okey, apakah objektif yang inovasi yang telah dihasilkan ialah untuk memastikan murid dapat membezakan jenis dan tanda hukum bacaan mim mati. Seterusnya murid dapat menyebut dan melafazkan contoh ayat Al-Quran yang mengandungi hukum mim mati. Okey, cara dikomersialkan inovasi saya ialah yang pertama melalui platform TikTok, iaitu melalui video-video, penghasilan video. Yang kedua Facebook. Yang ketiga Twitter dan satu lagi melalui blog. Okey, cara penggunaannya sangat mudah kerana inovasi ini ya, ibarat macam peta minda. Dalam peta minda tu ada semua benda. Ada semua yang tambah lagi, ada juga penambahan ICT iaitu teknologi maklumat iaitu dalam QR code, menggunakan QR code. Okey, cara penggunaannya ialah pertama baca menu penggunaan seperti dalam inovasi ini dia ada cara menggunakannya. Kedua, yang paling penting kerana dalam inovasi Square Mastery Tajwid ni dia ada QR code. Yang mana dalam QR code ni ada video pengajaran contoh-contoh ayat atau dan formula-formula untuk mengingat hukum mim mati dengan mudah. Okay, yang seterusnya ada juga untuk latihan penugahan iaitu menggunakan QR code juga, iaitu melalui platform kuis. Okey, penilaian inovasi ini dibuat melalui rakan-rakan sendiri dan yang kedua yang paling penting iaitu melalui murid-murid sekolah. Okey, ini rujukan dia. Okey, ini lakaran bagi inovasi saya. Okey, setakat itu saja untuk inovasi saya. Seterusnya saya pergi kepada inovasi Nur Munirah. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan poster iaitu saya namakan saya punya inovasi adalah Collar iaitu Kolkolah AR. AR ni kita merujuk kepada augmented reality di mana satu paparan secara visual dalam keadaan yang sebenar tapi kita implementasikan dengan maya. Okey, kita ambil idea ni daripada games Pokemon Go. Jadi saya kira ia adalah perkara baru dalam pendidikan dan amat bermanfaat untuk murid. Okey, pertama sekali adalah penyataan masalah.
apa sebenarnya isu yang timbul sehinggakan saya terfikir untuk buat idea inovasi tentang Qalqalah ini. Pertama sekali, semasa praktikum saya mendapati murid tahun 4 masih lagi sukar untuk menghafal huruf-huruf Qalqalah yang ada 5 huruf tu, dia sukar untuk mengingat. Yang kedua, murid sukar untuk membezakan Qalqalah surah dan Qalqalah kubra. Seperti kita tahu, Qalqalah yang mengikut standard dalam buku teks ada 2, iaitu surah dan kubra. Jadi perbezaan ini amat sukar untuk diingat oleh murid. Jadi saya kira Qalqalah AR ini dapat membantu sedikit sebanyak murid dalam pembelajaran mereka. Okey, kita pergi kepada objektif inovasi yang telah dibina. Pertama sekali, setelah murid menggunakan inovasi ini, murid akan dapat mengenal pasti potongan ayat yang mengandungi huruf Qalqalah. Jadi dalam satu surah, dalam satu ayat, murid akan dapat kenal pasti huruf mana, keadaan mana yang terjadinya Qalqalah. Yang kedua, murid akan dapat membaca ayat yang mengandungi Qalqalah dengan betul dan tepat. Sebab cara bacaannya, surah dan kubra ada perbezaan tertentu. Terusnya ialah murid dapat membezakan Qalqalah surah dan kubra dengan betul dan tepat. Alright. Baiklah, kalau kita pergi kepada paling atas sekali ada QR code. Okay. QR code ni adalah untuk kita pergi kepada base iaitu Linktree. Jom kita tengok lakaran saya punya inovasi. Alright. Okay. Gambar pertama adalah base iaitu Linktree yang telah dibina. Ia sebagai tapak untuk saya letakkan nota iaitu saya menggunakan Prezi sebab Prezi ni dia punya paparan sangat menarik. Kita boleh zoom in, kita boleh zoom out dan segala maklumat tentang Qalqalah kita letak ke dalam tu dalam bentuk yang interaktif. Jadi saya kira Prezi amat bagus untuk guru-guru guna sebab dia dapat menarik minat murid. Bukan hanya berpandukan buku teks semata-mata, tapi dengan adanya nota interaktif ini, murid akan seronok dan mudah faham. Okey, seterusnya dalam Linktree ini juga kita ada masukkan game. Okey, game ini adalah sebagai latihan pengukuhan untuk menguji sama ada murid faham atau tidak apa yang diajar. Seterusnya ialah kita letakkan juga ChatGPT sebagai nota tambahan. Kita telah buat nota dalam bentuk Prezi, tapi ChatGPT ni adalah sebagai nota tambahan sebab kita sebagai murid perlu kepada banyak bahan-bahan rujukan untuk mengukuhkan kefahaman. Okay, ini adalah lakaran inovasi. Dan yang paling utama jom kita pergi kepada manual penggunaan quiz AR. Ini adalah perkara yang paling utama dalam penciptaan inovasi saya. Sebabnya, pertama sekali kita tengok, kita perlu install aplikasi Makar pada telefon bimbit masing-masing. Jadi, semua boleh, Android, iPhone, semua boleh install aplikasi Makar. Yang kedua, apabila kita telah siap install, kita perlu search ID Ustazah Munirah. Okay, search sahaja ID Ustazah Munirah akan keluarlah di bawah tu adalah satu kuis yang telah dibina untuk menjawab. Okay, slide ke bawah sikit. Alright, setelah search ID Ustazah Munirah, kita perlu tekan experience untuk kita pergi kepada kuis. Bawah sikit. Alright, kita akan tekan confirm untuk start. Phone kita ni, kita perlu halakan telefon bimbit pada lantai untuk kita dapatkan footage ruang sebenar secara maya tersebut. Jadi bila kita scan phone kita pada lantai, maka muncullah paparan kuis AR pada telefon bimbit kita. Dan murid boleh menjawab kuis yang sehingga selesai. Dalam kuis ni ada model 3D, ada AI, ada kuis yang telah dibina berdasarkan visual yang saya nyatakan tadi. Seterusnya, setelah murid jawab kuis tersebut, skor diberikan. Okey, mengikut jawapan yang betul lah. Kalau semua betul, murid akan dapat full mark. Okey, akhir sekali adalah
telah selesai menjawab kuis, congratulations, iaitu tahniah kerana berjaya menjawab kesemua soalan. Jadi saya kira aplikasi ini sangat seronok sebab murid tidak terhad belajar dalam kelas sahaja, belajar di sekolah sahaja, tidak. Sebab murid boleh jawab kuis ni di rumah, di mana-mana sahaja tanpa terikat dengan buku teks semata-mata di sekolah. Alright, jadi murid boleh bergerak-gerak untuk mendapatkan paparan, murid boleh pergi ke satu sudut, murid boleh bergerak ke sudut yang lain untuk mengikut footage yang tertera pada skrin setelah dia masuk ke dalam kuis ni. Jadi saya kira ia amat menarik, menyeronokkan dan amat interaktif untuk murid. Okay, kita pergi bawah slide. Okey. Impak kepada murid. Setelah murid menggunakan inovasi saya, murid dapat mengakses nota yang mudah difahami, murid dapat membuat latihan pengukuhan menggunakan kuis interaktif yang menyeronokkan. Akhir sekali murid dapat membuat rujukan melalui nota-nota tambahan. Okey, gambar di sebelah adalah contoh penggunaan inovasi oleh murid yang telah saya testimoni dan murid amat gembira, murid sangat seronok menggunakan game ni sebab dia boleh berjalan-jalan di dalam kelas dia. Alright, yang sebelah kanan ni adalah Prezi iaitu nota yang telah saya bina. Dia boleh zoom in, zoom out pada paparan tersebut. Okay, dan bawah ni adalah ChatGPT sebagai nota tambahan. Saya kira itu sahaja pembentangan poster daripada saya. Kita bergerak kepada satu lagi, komersial. Kita punya komersial, kita komersialkan di Facebook, di YouTube dan juga Instagram. Sebab sekarang penggunaan media sosial sangat tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Jadi kita ambil manfaat, kita komersialkan di media sosial supaya penggunaan kuis AR ini dapat digunakan secara meluas dan manfaatnya akan diperoleh untuk anak murid kita. Kita bergerak kepada Alif Imran. Okey, seterusnya kita tengok kepada inovasi yang telah saya buat, iaitu inovasi tentang tajwid, Dabidah Tajwid yang bernama IDIC Tajwid ataupun IDIC Tajwid. Dan juga boleh kita sebut IDIC saya kalilah, maknanya kita kali lebih dalam pasal ilmu tajwid ni. Jadi sebab apa saya fikir, sebab apa saya terlintas nak buat pasal ilmu tajwid ni. Yang pertamanya sebab semasa praktikum saya mendapati bahawa terdapat sebilangan murid saya ni tahun 2, 3, 4 dan 5 ni ada sedikit masalah ataupun ada sedikit kesalahan pada asas hukum nun mati dan tanwin. Jadi ilmu tajwid ni luas tapi saya pilih yang basic, yang asas, iaitu berkaitan dengan hukum nun mati dan selain itu juga mereka ni kadang betul menyebut buku tajwid itu, tetapi mereka ni tak tahu pun yang mereka cakap tu betul. Maknanya dia tembak je, okay, yang ni hukum ni, yang ni hukum yang ni. Jadi itu yang kita tak mahulah. Okay, jadi objektif pembinaan inovasi ni yang pertamanya untuk meningkatkan kecekapan berfikir murid ni dalam mengingat. Yang kedua, untuk mewujudkan suasana kaedah pembelajaran yang menyeronokkan. Dan seterusnya kita tengok kepada yang ketiga, objektif yang ketiga, sebenarnya apabila ada teknologi ni, maka tak payahlah lagi bawa buku dan tidak lagi perlu untuk membelek nota-nota tajwid. Maka maknanya dengan inovasi ni mereka ni perlu tekan saja. Contohnya huruf alif, dia tekan, keluarlah selalu hukum tajwid. Okay, jadi sebenarnya kita tengok kepada cara macam mana nak guna manual penggunaan. Yang pertama, dekat bawah tu saya ada letakkan QR code yang mana boleh scan dan dia akan membawa anda kepada Google Site. Dalam Google Site tu sebenarnya ada diletakkan manual video manual, tetapi tak apalah. Yang kedua, pada menu, bila kita ada dekat menu muka depan tu boleh tekan anak panah pada nota
dan juga boleh tekan anak panah untuk game. Maknanya sekarang ni kita fokus pada nota lah. Dan selepas tu keluarlah berkaitan dengan tajwid, apa lagi, maksud, hukum nun mati dan tanwin, dan tekan anak panah ke kanan, maknanya dia akan keluar tempat yang kita nak pilih. Daripada ada situ ada huruf alif sampai huruf ya. Maknanya tekanlah alif hingga ya tu tekan untuk terdapatkan hukum tajwidnya. Dan juga boleh juga tekan contoh untuk mendapatkan maklumat dan contoh. Dan akhir sekali nak keluar daripada inovasi tu tekan pangkah untuk kembali ke muka depan atau kembali ke menu. Semua manual ni boleh dilihat dengan lebih jelas lagi dalam video di Google Site. Okay, jadi kita tengok kepada penilaian macam mana saya tahu inovasi ini boleh pergi jauh. Yang pertama, saya tanya dulu pendapat kawan-kawan saya, adakah ini okey, adakah ini tak okey, dan selepas mereka kata okey, kita pergi ke sekolah. Saya sendiri pergi ke sekolah dan bertanyalah pendapat ustaz-ustazah di situ. Adakah ini sesuai, tanya guru besar, adakah ini boleh dilakukan. Dan akhir sekali kita test, kita buat ujian kepada murid-murid sekolah ni. Kalau tengok dekat bawah ada diletakkan gambar mereka guna inovasi ni. Jadi komersial seperti yang saya diberitahu tadi, boleh digunakan bentuk CD. CD ni sekarang ni mungkin tak pakai dah CD, tapi tak apa, kita boleh gunakan Google Site, dan juga untuk kita nak sebar luaskan, kita guna Facebook. Sebab apa Facebook? Sebab dekat sini masih ada lagi cikgu-cikgu yang tua-tua yang berusia, dia pakai Facebook. Maknanya mungkin dia boleh tengok, maknanya dia boleh cubalah inovasi ni. Dan impak terhadap PDP, kalau kita tengok bila kita guna teknologi dalam kelas ni, maka mereka ni akan lebih aktif ataupun lebih memberikan perhatian kepada kita. Lainlah kalau kita guna sekadar guna papan hitam je, maka itu adalah taktik ataupun teknik yang lama. Jadi dengan adanya teknologi dibantu oleh kemudahan sekolah, kalau sekolah tu ada teknologi lagi cantik lah, lagi boleh gunalah. Dan itu sajalah untuk saya rasa untuk inovasi saya. Dekat bawah tu ada QR code, boleh scan. Dalam ni ada di Google Site ni ada nama, maklumat, cara nak guna, dan juga ada inovasi tu sendiri. Maka kalau sedikit lagi info, kalau nak guna inovasi ni adalah digalakkan ada PowerPoint yang versi yang terkini lah, bukan yang lama, dan juga ada font Jawi, Jawi biasa lah. Jawi biasa pun dah okey. Kalau tak ada, boleh main, tapi dia jadi tak cantik lah, sebab font tu Jawi ni dia lain sikit lah dengan font biasa. Okay, jadi itu sahaja pembentangan inovasi daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.